kita pagi ini Hikmat Nasihat, dan sekarang ini kita dah pun bersama dengan pakar kita lah. Assalamualaikum YB Faridah Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di studio? Alhamdulillah, baik, sihat. YB sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey YB, kita akan terus ke soalan yang pertama. Yes. YB ada satu soalan ni nak minta saya sampaikan. Ya, Jeb. Dia kata suami dia ni gaji tak besar mana, tapi keperluan kecukupan tu memang kata orang tu dah disediakan lah. Cuma berkenaan dengan nafkah ni, bila kata dia minta nafkah tak diberi. Bila dia cuba nak buat apa ni ke tengah benda ni, dia kata suami kata tak boleh buat apa pun. Sebab kononnya yelah dia dah tak mampu kan, itu jadi mampu. Jadi sejauh mana YB kebenaran tu? Okay, terima kasih Jeb. Soalan itu saya ingat sangat penting ketika ini, apatah lagi di zaman pandemik orang ramai hilang kerja, dan memang pun ya ada sentiasa akan ada alasan bahawa nafkah tidak mencukupi. Jadi dia punya kata kuncinya ada dua, iaitu keperluan dan juga kemampuan. Mahkamah kena taksir keperluan isteri dan mahkamah kena taksir kemampuan suami. Jadi suami ni ada banyak kategori Cik Rahim ya, Jeb ya. Jadi kalau suami itu orangnya sederhana, orangnya kaya, orangnya fakir, jadi ketetapan nafkah itu adalah bergantung kepada status suami lah. Maknanya tetap wajib, tetapi berapa yang wajar diberikan berdasarkan kemampuan dia ketika itu, dan juga keperluan isteri ketika itu. Jadi saya tak nampak ada alasan dia boleh mengelak daripada memberikan nafkah ini, kecuali dia memang kita panggil declared lah, sama ada dia memang fakir dan miskin. Jadi dia memang kita panggil terangkatlah tanggungjawab itu sementara sehinggalah dia ada kemampuan untuk memberikan nafkah semula kepada isteri. So dalam kes ini saya ingat masih lagi wajib, tetapi berdasarkan kemampuan dan juga keperluan isteri. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita terus ke soalan kita yang seterusnya. Ya, okey. Soalan ni daripada bukan daripada saya, tapi saya bacakan lah. Okey, ini agak berat sikit sebab benda ni banyak berlaku lah, di mana pihak ketiga mengganggu rumah tangga. Jadi soalannya, apakah prosedur jika kita nak mendakwa orang ketiga dalam rumah tangga, dan apa yang lebih menerukkan lagi keadaan, isteri orang ganggu suami orang dan siap ugut lagi untuk nak huru-hara kan rumah tangga tu. Apakah prosedur? Terima kasih Era. Saya lebih takut tengok tangan Era tu daripada soalan Era tu. Dia sangat nak menyampaikan soalan tersebut. Geram betul nampaknya ya. Baik, ini juga isu yang saya rasa saya perlu perjelaskan kepada masyarakat pada hari ini. Walaupun memang ada undang-undang ya, khususnya undang-undang yang terkait rapat dengan kita panggil sebagai mengawal moral ataupun tingkah laku orang yang cuba mengganggu gugat ya keharmonian rumah tangga orang lain, tetapi ia masih tertakluk kepada beberapa perkara penting yang saya rasa perlu dijelaskan ya. So ada lebih kurang 3 aspek menghasut, memujuk bawa lari dan juga menghalang pasangan daripada hidup sebagai suami isteri. Cabarannya apa? Cabarannya ialah bagaimana nak buktikan setiap perkara ini berdasarkan seksyen-seksyen tersebut. Syariah. Ingat kes ini, kalau dalam kes orang ketiga ni Era, ia mestilah dibawa oleh pendakwa syar'i. Ia bukan one to one lah, maknanya macam kita isteri kita nak bawa kes itu sendiri. Tidak. Sebab itu adalah proses dia. Ramai orang salah faham yang inilah ya. Dan yang paling penting adalah dia tak bolehlah suami kita atau isteri kita tu pula kata saya tidak diganggu, saya yang rela ikut atau ikut lelaki itu. Kalau tidak tak adalah isu gangguan itu, sebab dia dah jadi suka sama suka lah kan. Jadi elemen suka sama suka ni selalunya yang akan menyebabkan kes ini tidak dapat diteruskan. Maknanya selalu satu pihak yang didakwa, yang kita kata dia yang dibawa lari, dia yang ditujuk, dia yang dihalang daripada melakukan tugas ini, mengatakan saya tidak dihalang tapi saya memang suka sama suka. So kita jam lah kat situ. Selalunya macam tu ya. Tetapi ia tidaklah menafikan hak isteri ataupun suami yang teraniaya itu untuk terus membuat aduan supaya siasatan dapat dilaksanakan
dilaksanakan dengan terperinci oleh pihak penguatkuasa. Okey YB, bila rumah tangga ni saya selalu ambil pendekatan beginilah YB. Kalau tak suka jangan sampai melukakan perasaan ataupun hati. Oh, Kan? Begitulah hashtag kan. tu boleh hashtag. Bunyi lu YB, boleh tunggu soalan dia. Bila dah dalam rumah tangga dah tak seceria dulu kan, malah ada benda-benda yang mungkin mengguris perasaan ataupun mengguris rasa pasangan. Bila suami cakap dengan isteri, kau baliklah rumah bapa kau kan, aku kalau nak cerai dengan kau bila-bila je boleh. Engkau ni patutnya kahwin dengan orang sama pun kan macam kau ni. Jadi bila macam gitu dah macam sombong bunyi dia YB ya. Macam dia lah pelagak sangat je bunyi dia. Jadi YB, adakah itu dah kira boleh dikategorikan sebagai lafaz kinayah? Okey. Terima kasih Jeb. Saya pun terkeliru sekejap, ingatkan ni petikan drama, rupanya memang ini soalan dia untuk kita jawab pada pagi ni rupanya. Okey. Bila Jeb memberikan gambaran itu, saya dapat rasakanlah dia punya tahap bagaimana seorang isteri bila menerima kata-kata tersebut. Ia sangat menghiris Jeb ya, memang sangat melukakan. Dan bila disebut seolah-olah ada perkataan halau, maknanya keluar dari rumah, kemudian ada beberapa perkataan lain yang saya rasa perlu diberikan perhatian ya. So kinayah ni, lafaz kinayah ini adalah lafaz yang tidak jelas dan mesti dibuktikan di mahkamah syariah dan disertai dengan niat. Apakah lafaz itu disertai dengan niat untuk menceraikan. Baik. Sekali lalu bila ada perkataan pergilah duduk rumah abah ya. Tetapi kalau dalam perbicaraan suami kata tidak ada niat cerai, maka tidak jatuh ya. Baik. Kemudian kalau ada perkataan pula, kalau aku nak ceraikan kau lama dah ya. Sebab ada perkataan kalau, maknanya perceraian itu belum berlaku, maka ia tidak membawa kepada perceraian ya. Dan apatah lagi ayat yang ketiga tu yang tadi Jeb sebut tu juga tidak membawa kepada perceraian ya. Jadi perceraian ni, kinayah ini dia mesti disertai dengan niat ya. Dan suami kena buktikanlah memang apabila disebut itu disertai dengan niat. Sebagai contoh, aku lepaskan kau ya. Jadi bila aku lepaskan kau tu, bila kita tanya siasatan, dia kata memang maksudnya adalah untuk menceraikan, ataupun pulanglah kau kepada rumah ibu bapa kau. Dan bila dalam siasatan dia kata memang ada niat. Sebab itu isteri, apabila suami sebut kata-kataan macam ni, pulanglah, pergilah, ataupun kita tinggal berasingan ya, kena tanya balik suami, ada tak niat cerai ya. Isteri ni tugas dia bila ada lafaz-lafaz macam ni, tugas dia mudah, hanya tanya pada suami ada tak niat cerai. Kalau tak ada, maknanya tak apalah, maknanya masih lagi suami isteri. Tetapi kalau ada, suami kata ya ada ya, kena cepat-cepat pergi mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab setiap lafaz cerai akan memberikan kesan kepada iddah isteri. Kalau lafaz tersebut dibuat ketika dalam isteri sedang haid, sedang mengandung ya, itu semua akan memberikan kesan. Kalau isteri sedang mengandung misalnya, lafaz cerai itu ya akan membuatkan kalau dia masih di awal perkahwinan, ada awal mengandung misalnya ya, so iddah dia panjang sehingga melahirkan anak ya. Jadi kalau dia dalam keadaan haid misalnya, lafaz tersebut hukumnya jatuh haram. Tidak boleh mentalakkan isteri ketika isteri dalam keadaan yang tidak suci ya. Jadi seorang suami ni ya, dia kena ambil perhatian kepada semua aspek kita panggil kesejahteraan isteri sebelum melafazkan cerai. Tugas suami memang sangat berat. Sebab itulah kita apabila bercakap tentang tanggungjawab suami dan al-qawwam ini, dia merujuk kepada bukan saja nafkah tetapi juga sikap dan sifat bagaimana dia menyikapi dan menghormati isteri. Itu saja. Terima kasih.